Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya pada hari ini kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri iaitu Nur Syakirah Huwaida binti Saleh, Nur Hazira Idina binti Syabuddin dan Nur Fatihah binti Mazalan akan merungkai dokumen standard kurikulum dan prestasi di bawah tajuk Pendidikan Islam tahun 5 untuk tajuk ibadah, akhlak dan juga jawi. Baiklah, untuk tajuk ibadah, untuk standard kandungan yang pertama di bawah konsep tayamum, di mana untuk standard pembelajaran, murid dapat menerangkan pengertian bertayamum, sebab-sebab mengharuskan tayamum. Seterusnya, murid juga dapat menjelaskan rukun dan sunat tayamum serta syarat-syarat dan cara-cara bertayamum. Di samping itu juga, murid dapat memperincikan perkara-perkara yang membatalkan tayamum serta merumuskan kepentingan tayamum. Murid juga dapat menjaga kebersihan dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Untuk standard kandungan seterusnya di bawah tajuk ibadah, di bawah bidang ibadah ialah solat berjemaah, di mana standard pembelajarannya ialah murid dapat menyatakan maksud solat berjemaah serta menerangkan kelebihan dan kepentingan solat berjemaah. Di samping itu, murid juga dapat menjelaskan syarat sah solat berjemaah dan menganalisis tata cara solat berjemaah. Murid juga dapat mengamalkan solat berjemaah secara beradab dan juga istiqamah. Untuk standard kandungan yang seterusnya adalah di bawah konsep solat Jumaat. Sebelumnya solat berjemaah dan yang ini ialah solat Jumaat, di mana standard pembelajarannya ialah murid dapat menyatakan maksud solat Jumaat, menerangkan dalil nakli wajib solat Jumaat dan artinya. Seterusnya, murid dapat membaca lafaz niat solat Jumaat, menjelaskan syarat wajib dan syarat sah solat jemaah. Di samping itu, murid juga dapat menghuraikan amalan sunat sebelum solat Jumaat serta menganalisis perkara-perkara yang dilarang ketika mendengar khutbah solat Jumaat. Seterusnya, murid dapat memperincikan hikmah solat berjemaah serta bersegera untuk menunaikan solat Jumaat serta secara beradab. Dan untuk konsep yang terakhir dalam bidang ibadah tahun 5 ialah di bawah tajuk konsep solat sunat 2 hari raya, iaitu Hari Raya Haji, Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidil Adha atau Hari Raya Haji. Di bawah standard pembelajaran di bawah tajuk ini ialah murid dapat menyatakan maksud solat sunat 2 hari raya dan hukumnya berdasarkan dalil nakli. Seterusnya, murid juga dapat menjelaskan kaifiat solat sunat 2 hari raya. Di samping itu, murid dapat menganalisis amalan sunat sebelum dan selepas solat sunat 2 hari raya. Seterusnya, murid dapat memperincikan kepentingan solat sunat 2 hari raya dan hikmah menunaikannya. Dan yang terakhir ialah murid dapat menunaikan solat sunat 2 hari raya secara beradab dan istiqamah. Baiklah, kita sambung untuk bidang akhlak. Akan dibentangkan oleh kawan saya yang lain. Baiklah, seterusnya saya Nur Hazira Idina akan menyambung pembentangan bagi bidang akhlak pendidikan Islam tahun 5. Jadi di bawah bidang akhlak, terdapat 4 standard kandungan, iaitu yang pertama 6.1 konsep adab menaiki kenderaan, 6.2 konsep adab berjual beli, 6.3 konsep adab berkomunikasi dan 6.4 konsep adab alam sekitar. Baiklah, bagi 6.1 iaitu konsep adab menaiki kenderaan, standard pembelajarannya ialah murid dapat menyatakan adab menaiki kenderaan. Seterusnya, murid dapat menghafaz doa menaiki kenderaan, mengaplikasi adab menaiki kenderaan dan mengamalkan langkah-langkah keselamatan. Seterusnya, menganalisis kelebihan beradab menaiki kenderaan dan akibat mengabaikannya. Seterusnya, merumus adab menaiki kenderaan,
Dan yang terakhir, sentiasa mengamalkan adab menaiki kenderaan secara beradab dan istiqamah. Bagi standard kandungan yang kedua, iaitu merumus konsep adab jual beli yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Jadi, hasil pembelajaran ataupun standard pembelajaran, yang pertama, murid dapat menyatakan pengertian dan hukum jual beli berdasarkan dalil nakli. Yang kedua, menerangkan adab berjual beli. Seterusnya, mengaplikasi adab berjual beli. Yang seterusnya, menganalisis kepentingan beradab ketika berjual beli. Dan yang terakhir, mengamalkan adab berjual beli yang menepati syarak secara beradab dan istiqamah. Seterusnya, standard kandungan bagi 6.3 iaitu merumus konsep adab berkomunikasi yang menepati syarak dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Jadi, bagi hasil pembelajaran bagi standard kandungan ini ialah murid dapat menyatakan maksud berkomunikasi. Seterusnya, menyatakan hukum beradab ketika berkomunikasi berdasarkan dalil nakli. Seterusnya, murid dapat mengaplikasi adab berkomunikasi, menganalisis kepentingan beradab ketika berkomunikasi, dan mengamalkan adab berkomunikasi yang menepati syarak secara beradab dan istiqamah. Seterusnya, standard kandungan yang terakhir bagi bidang akhlak, iaitu merumus adab terhadap alam sekitar yang menepati syarak dan mengamalkannya secara istiqamah. Standard pembelajaran ataupun hasil pembelajaran yang murid peroleh daripada standard kandungan ini ialah murid dapat menyatakan maksud alam sekitar, seterusnya menerangkan hukum memelihara dan memelihara alam sekitar berdasarkan dalil nakli, mengaplikasi adab memelihara dan memelihara alam sekitar yang menepati syarak, menganalisis kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar yang menepati syarak, dan yang terakhir, bertanggungjawab memelihara dan memelihara alam sekitar secara beradab dan istiqamah. Jadi, itu merupakan tajuk-tajuk yang berada di bawah bidang akhlak dalam pendidikan Islam tahun 5. Seterusnya, kita beralih kepada bidang jawi 7.1 iaitu membaca, membina, menulis pelbagai jenis teks berdasarkan tema, iaitu yang pertama, amalan hidup sihat, yang kedua, kebudayaan, yang ketiga, perayaan, yang keempat, sukan dan pakaian. Membaca teks berdasarkan tema-tema tertentu. Murid ni dalam jawi perlu membina dan menulis teks berdasarkan tema-tema yang telah disebutkan tadi. Murid juga perlu melaksanakan aktiviti penulisan jawi pelbagai jenis tema di luar waktu pengajaran dan pembelajaran. Bagi bidang jawi 7.2 mengenal dan menulis khat nasah. Okay. Murid dapat mengenal pasti peralatan menulis khat. Murid juga dapat mengenal pasti cara menggunakan peralatan khat dengan betul. Murid juga perlu menulis huruf mengikut kaedah khat nasah dengan betul. Lepas tu, seterusnya, murid juga perlu menulis perkataan mengikut kaedah khat nasah.